Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala arwahi abai wa ikhwahi minal anbiya'i wal mursalin jamil muslimin wa muslimat wal mu'minin masya'udillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زد علما وارزقني فهما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Syukur kepada Allah yang mati yang dikasihi pengusi dan jawatan kuasa surau Salihin. Saya tak kenal siapa pengusi dia. Tak ada ya. Tuan Imam, Tuan Bilal, alhamdulillah. Para jemaah muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para asatidzah yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita melapakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahnya. Pertamanya kita diberi kesempatan untuk hidup. Yang keduanya insya-Allah saya mengisi saja program pada malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyaknya mengingatkan diri saya dan juga para jemaah. Sekarang ni untuk makluman sahabat-sahabat ni, musim perubahan alam telah berlaku. Tapi bukan alam saja berlaku, tapi perubahan Allah menguji manusia masih berlaku. Tapi yang pentingnya untuk makluman sahabat-sahabat, kita hidup di dunia ini dah digaris pandu kan. Jadi saya kalau ikut semasanya, saya cuba kalau dipanggil sekali-sekala saya cuba menyampaikan berdasarkan kepada perkara semasa lah. Tapi pada malam ni saya cuba untuk mengambil sedikit nasihat wasiat iman. Buku ini tak ada jual sebenarnya, sekali keluar nak cari pun dah tak ada. Saya cuba merujuk pada bab yang pertama tentang takwa. Sebelum tu sebagai ingatan bersama, kita bersyukur atas nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam dan iman. Jadi kalau kita berjumpa ni untuk makluman sahabat-sahabat, yang kita kena jaga sungguh tu kerana kita beruntung kerana telah pun syahadah iman Islam. Tadi saya dengar khutbah tadi pun dia cerita tentang ayat wa ta'simu bihablillahi jami'an wa tafaraku. Dia katakan nikmat Islam. Saya akan bacakan ayatnya. Nikmat Islam. Cumanya bagaimana kita merasai benar-benar jadi kenyataan kita sebagai seorang Islam, yang tu yang kita nak kena bincang. Islam lama dah. Macam kita ni, pada saya semua lahir dari Islam. Kalau mak pak Islam. Ada orang Islam dah nak mati, ada orang Islam dalam perjalanan hidup. Yang baru kenal Islam. Lepas tu dia belajar Islam. Cuma kitanya, untuk makluman sahabat-sahabat berjumpa di rumah-rumah Allah ni, bagaimana untuk kita dah Islam, untuk mendalami bagaimana kita merasa nikmat Islam. Saya cuba bacakan daripada khutbah tadi, saya dengar pun dengan Islam. Dan seterusnya dikatakan nikmat iman. Sebut saja nikmat iman ni sahabat-sahabat ni, dia akan dikenal. Mengenali rukun-rukun sebagai orang yang beriman tadi.
Tapi kebanyakan untuk maklumat sahabat-sahabat, nikmat iman tadi, banyak orang cakap berimannya kepada Allah, berimannya kepada hari akhirat. Salah satu yang kita ni boleh rasa stable sikit kalau kita ingat nak mati, ingat akhirat. Yang risaunya sekarang ni, kita tak ingat langsung, tak bersedia. Kenapa? Nikmat di sebalik iman tadi, bagaimana persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu. Untuk bertemu dengan Allah tadi, persediaannya ketika kita berada di dunia. Biasanya kalau kita sebagai orang biasa, kanak-kanak ke siapa, kita cuma ingat dua alam saja. Satu alam dunia, satu alam akhirat. Tapi kita bentangkan macam Allah bentangkan pelan tindakan dia, skop dia. Rupa-rupanya kita bukan ada dua alam. Antara alam dunia dengan alam akhirat, kita satu alam. Tengah-tengah itu dipanggil alam barzah, alam kubur. Jadi berimannya kepada Allah, berimannya kepada hari akhirat, rupanya ada perkara yang kita bersedia sebelum sampai dibangkitkan akhirat tadi, alam kubur. Itu yang sekarang ni untuk maklumat sahabat-sahabat, orang bersedia macam mana untuk merasa nikmat juga berada ketika berada di alam kubur. Salah satunya, banyak ustaz-ustaz dah ngajar kita, lepas isyak kita baca surah Tabarakalladzi. Dan banyak di Kuala Lumpur, di masjid-masjid sekarang ni, lepas isyak terus dia baca zikir pendek, dia baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk satu surah pilihan. Saya masa Covid baru-baru ni, kita tak boleh buat kuliah, saya cuma baca Al-Mulk, cuma kita kulas saja apa di sebalik kelebihan surah Al-Mulk. Kalau kita imam, kita Bilal pun, kita akan baca zikir Qulillahumma malika mulki tu'til mulka man tasha'. Mulk tu raja. Raja tu artinya memerintah. Bagaimana kita kena memahami. Jadi malam ni cuma saya baru kena kupas secara normal dulu. Maka kita ingat alam kubur. Sebab tu sekarang ni kita, termasuk anak kita ke siapa-siapa sekarang ni, salah satu yang kita bersedia tadi, kalau kat masjid ni mesti ada khairat kematiannya, adalah dia punya semua kan, kenapa alam kubur. Tapi kita kena faham, di sebalik itu ada dua alam lagi yang kita kena belajar. Dia katakan berimannya kepada Allah. Alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semuanya kita ni asalnya dah ada. Dah dijadikan oleh Allah Subhanahu sebagai hamba-Nya, dan kita mengaku Allah itu Tuhan kita. Dan maka kita, alam yang kedua dipanggil alam rahim. Ketika semuanya kita berada di dalam kandungan atau dalam rahim ibu sebelum dilahirkan. Sebab betul untuk maklumat sahabat-sahabatnya, kelima alam ni kita kena faham, dan bagaimana persediaan kita untuk dunia yang mencabar, yang menipu daya, untuk bersedia untuk menghadapi akhirat. Tapi permulaan akhirat tadi kita akan dapatnya ketika kita berada di alam barzah. Berada di alam barzah. Jadi saya kalau mana-mana kuliah mula-mula pun, saya akan baca pelan tindakan. Allah dah garis pandu dah. Macam kita bekerja lah, company besar-besar pun, macam mana pun, dia akan cerita nak buat apa, kita kat mana. Cumanya bagi kita-kita yang tak tahu tadi alam roh tadi dengan alam rahim tadi, kena belajar. Itu yang kita baca hadis 40-nya. Hadis yang pertamanya abatama innamal a'malu binniyat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat saya dikatakan. Bagaimana dikatakan 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga, 120 hari ibu-ibu yang mengandung, yang katakan tiupkan roh, dan dicatatkan umur, rezeki, baik dan baik. Ini sebenarnya menggambarkan kita pelan tindakan kita. Dia katakan beriman kepada qada dan qadar tadi, salah satu perkara yang asas.
tanpa pertikaian. Kalau apa berlaku pada kita, sekarang semua orang pertikai. Apa juga yang berlaku, keadaan semasa, memang kita hidup untuk diuji. Untuk diuji. Yang tu kita kena faham. Tetapi walau bagaimanapun, untuk makluman sahabat-sahabat ni, ketika berada di alam rahim tadi, kita dipelihara selamat hingga 9 bulan 10 hari tadi. Sebab tu salah satu perkara yang nak kena jaga ialah silaturahim. Ibu-ibu, tak boleh sebenarnya nak ada perpisahan, pergaduhan. Dan kalau ada pun, tempoh dia cuma 3 hari. Jadi apa yang berlaku di dunia pada hari ini, inilah yang tidak memahami. Tidak memahami. Settlekan masalah baik tak baik itu kerja Allah. Tapi kita kena selesaikan masalah kita. Kenapa? Silaturahim tadi tak boleh putus. Kalau putus, susah kita. Saya nak ceritanya untuk makluman sahabat-sahabat sekarang ni, nak set up balik. Nak set balik supaya kita ni datang ke rumah Allah ni seronok. Kita sekarang dah lepas 2 alam. Kita berada alam yang penuh pancaroba, alam dunia. Dan bagi-bagi kita, tak kira yang berumur lah, yang muda pun sekarang, macam COVID baru-baru ni, yang mati 20, 30, 40. Maksudnya tidak didulukan sama sesaat awal atau akhir. Allah nak ambil, Allah akan ambil. Bagaimana persiapan sebelum ajal yang menjadi kenyataan. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat, salah satu agenda hidup kita lah bersedia sebelum sampai ajal. Itu sebagai mukadimah. Tak suka tak suka tuan-tuan, ini katakan gambaran-gambaran yang kita kena perlu tahu, kita kena perlu sedia. Nak dapat baik tuan-tuan, akhirat, cuba cari, dia katakan baik ketika nak mati. Yang dipanggil khatam dengan khatam yang baik. Tamat dengan tamat yang baik. Dia panggil husnul khatimah. Kena ulang-ulangkan. Khatam yang baik. Saya selalu bercakap kat mana tuan-tuan, kita ni baca Quran semuanya dah khatam. Berapa kali? Kalau bila kecil kita kira banyak kali kan. Tapi itu khatam baca. Khatam baca. Berebut-rebut nak khatam bulan Ramadan kan. Kenapa nak khatam? Tapi apa khatam sebenarnya? Jadi saya ambil katakan husnul khatimah tadi, dia faham. Yang ni yang dikatakan yang kita nak berkuliah, nak apa ni, nak membaca kitab ni, nak faham. Contohnya semayangkan apa juga Fatihah dan sebagainya. Bagaimana dikatakan ini asas segala-galanya. Itu yang dikatakan anak-anak kita yang belajar sekarang ni kebanyakan semayang, tapi 80% yang Fatihahnya habis. Itu belum kita faham lagi. Kita yang ada pada hari ini selagi hidup menjadi tanggungjawab. Kuntum khaira ummah, untuk membuat kerja-kerja ummah, kerja-kerja makruf, menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Sebab tu kita datang kemari ni, besok kita nak jawab depan Allah, apakah tugas-tugas sebagai khalifatullah fil ard, di muka bumi yang kita buat. Semayang fardu ain. Kita pemimpin ke, kita raja ke, sultan ke, kita kata orang tak ada kerja ke apa semua, semayang merupakan kewajipan yang tetap akan ditanya. Tapi di sebalik perkara-perkara yang berlaku di bagaimana peranan-peranan tanggungjawab kita tadi, yang untuk akan juga membawa bersama, memastikan sama ada baik ataupun tak baik. Sebab tu kita hidup mesti bermasyarakat. Untungnya isteri kerana adanya suami. Untungnya suami kerana adanya isteri. Jadi tak ada satu pun yang lebih, tak ada satu pun yang kurang. Bagaimana katakan mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah tadi terikat semasa hubungan suami isteri. Selepas pernikahan tadi, yang dikatakan kasih sayang tadi, tak ada rugi.
Yang dikatakan mawaddah, ikatan tadi dia jaga. Kenapa? Tanggungjawab dia sebagai seorang isteri, tanggungjawab sebagai seorang suami. Maka lahirlah anak-anak. Ketika itu baru kita tahu banyak lagi tanggungjawab kita untuk melaksanakan pula tanggungjawab kita untuk menghadapi hari mati kita, kerana untuk mendapat anak yang soleh dan solehah. Kebetulan nama surau ni pula As-Salihin. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa dia? Nikmatnya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ada kena-mena dengan perkataan salihin. Salihin inilah yang akan menentukan masa depan kita ketika berada di kubur dan akhirat. Kenapa? Kita mengajarnya membentuk kepada benda-benda yang soleh. Tapi kita sekarang tuan-tuan tengok benda, tengok cantik, tengok dah hodoh, tak nak jaga. Dan macam-macam lah. Sepatutnya lagi nak mati tu lagi intim. Kenapa? Husnul khatimah. Bukan suami isteri saja, masuk anak tadi. Kalau tak masuk kitab ni, kita jumpa lagi kali tuan-tuan. Pasal ini lah isu sekarang ni, dah kaya PhD pun tak akan dapat kalau tak dapat berkhidmat kepada bapak dia. Kerana bapak ni dah tua, payah, berak merata, kencing merata. Di situ yang dikatakan soleh, solehin tak menjadi kenyataan. Tak sama dengan bagaimana dia nak bandingkan dengan dia kendong ke mak dia apa semua dengan mak bapak yang membesarkan dengan titik peluh yang keluar tadi. Maksudnya berbakti kepada kedua ibu bapa tadi. Yang kedua selepas syirik akan Allah. Perkara itu amat besar. Ini perkara yang kita mesti lihat dan kita mesti sampaikan untuk kita, isteri kita, anak kita, generasi kita yang akan datang. Mesti sampaikan apa kita akan mendapat. Sebaliknya baik ke tak baik di hari kemudian hari kelak. Jadi saya garis pandukan serba sikit untuk makluman kita. Banyak lagi perkara saya ni tuan-tuan, banyak kena buat. Tuan-tuan, semua yang ada semua banyak lagi sebelum kita mati. Bagaimana mesej agama itu sampai kepada apa juga yang kita sampaikan kepada setiap, terutama orang-orang yang kita kenal. Saya baca sikit mukadimah, saya cuba bacakan ayat yang ada tentang takwa pada hari ini. Cumanya untuk makluman saja, kitab pada tangga sana ini ialah kitab An-Nasahi Adinayah, dia bahasa Arab. Kitab besar Imam Abdullah bin Al-Hawi Al-Haddad. Kitab yang diterjemahkan apa ini dalam bahasa Melayu ni, yang dikatakan nasihat agama ni, banyak keistimewaan dan pelbagaian. Lepas tu dah cetak sekali ni, saya nak minta saya ngajar beberapa tempat tu lagi dah tak cetak lagi. Saya cuba baca tuan-tuan. Dia kata imam yang menulis kitab ni, walaupun ada kitab nasihat dan imam yang terdahulu, tapi dia kata dia cuba nak merupakan apa ni kepada kita ni, dia nak bahaskan bagaimana kita dapat membimbing dalam menukilkan ilmu. Sahabat-sahabat ni, ilmu ada. Beliau juga merupakan seorang kuat hujahnya. Saya cakap tadi semua benda hujah. Penerangan yang jelas, ungkapan yang dikuatkan oleh dalil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata kitab ini ialah satu perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslimin, terutama sekali permasalahan akidah, hukum hakam agama dan segala sifat yang semestinya menjadi akhlak sebagai seorang muslim. Dalam kitab ini akan diterangkan manhaj. Sahabat-sahabat ni, manhaj, syllabus. Kita ni manhaj kita banyak sahabat-sahabat. Manhaj apa nak buat setiap hari. Semayang dah tentu. Semayang, puasa, zakat, zikir. Bagaimana plan tindakan-tindakan nak buat. Macam dekat sekolah lah. Manhaj. Kedudukan kita dan apa yang kita nak buat sekarang ni. Dan juga bagaimana cara untuk mendakwah. Sebab tu kerja-kerja menyampaikan ni bukan ustaz saja, bukan qadi, bukan mufti, semua kita.
sebagaimana tarhim subuh yang dikumandangkan oleh Bilal. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat pertama dipilih surah Fussilat ayat 33. Ada tarhim kat sini? Dalam tak ada. Kenapa tak ada? Tak bukan marah ni. Inilah yang dikatakan hubungan dengan Allah. Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Tak nak ke? Pagi-pagi dua gandingan. Kulillahumma mali. Apa ni katakan kulillahumma. Ayat ni kan Ar-Rahman Rahim ni dua ayat pilihan. Sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang didendangkan. Agak-agak atuk-atuk kita lu ada buat tak? Kita pun dah atuk pada hari ni. Saya kalau pergi kuliah masa ke mana-mana pun cakap dah atuk dah. Tak sama tuan-tuan kita nyemut nama Allah ketika waktu subuh tu. Kita ulangkan sampai 3 kali. Lepas tu kita mohon keampunan Allah untuk semua kita. Dengan sebab seorang tadi mohonkan ampun pada semua yang lain. Habis saja dipilih beberapa ayat pilihan dalam kitab tertib tahlil. Termasuk dia katakan kalau kita buka kitab Juhur ni, yang pertama tu tarhim. Betul tak betul ni? Orang lama ni. Lepas tu saya tanya Imam Bilal ni. Imam yang lama lagi, dia boleh tahu apa susunan dalam kitab tertib tahlil. Ada tak kitab tu kat sini? Tanya lagi soalan kat surau ni. Tanya imam juga. Imam dia lah. Tak apalah. Saya bukan nak salah mana tau. Tapi orang dulu ni dia atur cantik. Saya ingat tu saya belajar agama tu. Salah satu ustaz saya bukan ekoma tu. Ustaz Rahman, Ustaz Osman. Kuru-kuru saya ngajar sama. Dah tinggal lah ya. Seorang. Saya sekolah agama Dumpa rendah tu. Ambil jahaz. Dia ngajar saya. Salah satu yang dia ngajar kita bukan berzanji je. Kitab tertib tahlil tu. Termasuk bab tarhim tadi. Itulah ayat tanda. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah. Ayat pertama lepas kita baca Ar-Rahman Rahimin. Wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan. Siapa yang mulakan ahsan, perkataan yang baik. Da'a ilallah. Da'a tu dakwah. Sampai kita ni dakwah kita makan minum pakaian dia. Nak tukar apa, nak masak apa ni lagi? Tanya ibu-ibu. Pening kepala masak ya. Ni kan nak masak apa? Dakwah kita bukan masak saja. Da'a ilallahi wa amila salihan. Masak baik, orang suka dan datang, bagus. Caterer yang baik, orang suka dia. Bahkan dia masak tadi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata biar orang puas makan. Rezeki daripada Allah. Orang dulu, mak-mak kita saya dapat tu kan, masa dia kosik nasi beras ada, kan nasi beras. Kosik. Sekarang ada kosik ke tak, ibu-ibu? Malas ibu-ibu sekarang ni. Masa itulah nikmat sebenarnya. Dia katakan, kalau boleh ikut macam tawab tadi. Bacalah selawat, baca apa. Ini dia katakan wa amila salihah. Dia nak beri makan tadi bukan dia pandai masak, tapi jadilah suami aku, anak orang yang makan menjadi orang yang soleh, yang berasa nikmat cukup. Macam mana? Wa qala innani
minal muslimin. Dia tahu dia mesti jadi orang Islam yang mesti membuat kerja-kerja yang kebaik, amalan solihah. Saya cakap ni tuan-tuan ni dalam kitab semua dah ada dah. Kitab tertib tahlil dah ada dah. Ini perkara-perkara. Okey, saya baca lagi. Semua merupakan perkara yang tidak patut kita tahu, mesti dipelajar oleh orang alim ataupun ulama, guru, dan mesti mencari cara penyelesaian ilmu dan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Az-Zariyat ayat 5 yang bermaksud, dan berikanlah peringatan. Wa zakir, beri peringatan. Perkataan zikir tu ingat, tapi ayat ni beri peringatan. Sebab tu untuk makluman tuan-tuan yang baru-baru ni yang kita duk pakai apa ni, SOP semua tu kan, tu peringatan. Itu peringatan untuk kesihatan kita. Sebenarnya benda ni dah lama dah. Doktor dah lama dah. Kita pakai ni, dia orang pakai lama dah. Basuh tangan dah lama dah. Cuma yang kita kena swab tu, kena swab pula. Kita kena pakai apa ni, kenapa kalau ada detect, kita mencari orang tu supaya jaga, supaya macam nak awasi dia orang ni sakit ataupun gejala ataupun tidak. Yang ada tu semua tu bukan menyusahkan, menyenangkan. Itu peringatan yang dibuat, katakan SOP tadi. Sama juga kita cerita dengan peringatan untuk mati, untuk akhirat. Dia katakan ada hukumnya, taklifinya, daripada wajib, sunat, apa ni, makruh, harus dan haram yang ngendikan. Ini sebagai garis pandu. Saya yang lagi bukan nak ngajar tuan, pasal mula-mula ni kan, semua dah ada tu. Benda yang haram tetap haram. Dan kalau kita buat saja dah berdosa, rosak kita ni. Ingat tak tuan-tuan? Ini cerita nasi ni. Kita nasi ni, kita dah kosek, dah masak tadi. Dah masak apa semua itu ini kan, kita hidangkan. Kalau kita ambil nasi tu dengan tangan, dengan senduk, ada beza tak beza tuan-tuan? Tahan dia. Beza. Kerana tangan kita ni ada enzim di sebalik tu kan, dia kalau kita ambil dengan tangan kita lama lagi dia akan basi. Betul tak betul ni tuan-tuan? Bukan tak kasih, tak boleh. Dia nak ambil, nak makan dia, nak makan. Kalau habis tak apa. Ini dah digaris pandukan. Dah digaris pandukan untuk baik. Sebab tu ada desainnya putih ais. Kenapa? Dia cuma bekukan saja supaya benda tu tahan lama. Tahan lama. Untuk supaya kita tu. Tapi yang paling baik, masak habis, makan terus. Tak masuk peti ais. Lagi sihat. Kenapa tak ada berlaku lagi katakan simpanan? Tapi kau tak pakai simpan. Zaman sekarang perlukan kepada teknologi. Okey. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana peringatan itu akan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beriman ni mesti kena tegur. Kau tak betul. Memang kena. Sebab tu untuk makluman sahabat-sahabat ni, kita yang ada pada hari ni sebelum mati ni kena banyak buat khalaqah. Ingat kalau saya pergi Mekah tahun 1991, lepas habis semayang dia buat halakah, satu bulatan kecil, bulatan dibaca seorang semak, guru senaikkan, betul tak? Kita ada buat tak? Tak ada lagi. Malu. Tak kena baca Quran semua kan. Kenapa? Kita tahu selama ni kita salah dekat mana. Untuk ditegur. Dan bagaimana untuk dapat diperbaiki. Kenapa? Kalau kita dapat baik benda tu, dia akan beri kesan kepada kita daripada salah kepada benda yang betul. Kalau tak tahu, bab yang lain. Kenapa? Akan tanfa'ul mu'minin. Dia akan bermanfaat. Siapa yang buat kerja betul, baik, sebagai digaris pandukan, dia orang yang beruntung. Orang-orang yang beriman. Nak dapat baik, baca sirah Nabi, para Rasul, para sahabat. Macam orang perempuan. Untuk makluman ni sahabat-sahabat ni. Siapa ni 4 orang perempuan pilihan ibu-ibu? Tak dengar suara ibu-ibu ni. Yang pertamanya Khadijah, betul tak? Ummul Mukminin. Pernah tahu tak kisah Khadijah ni macam mana orang dia? Kita ni orang perempuan.
Ummul Mukminin Khadijah ni macam mana? Boleh tak kita ambil dia sebagai contoh? Nak ikut bagus. Apa yang baik ni untuk dicontohi. Terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kerana dia akan menjadikan pada kita yang baik. Ummul Mukminin, subhanallah. Kalau ikut sejarah Khadijah, tuan-tuan, tak tahu nak cakap macam mana lah. Sampai dia mati, tuan-tuan, dia berkhidmat pada Nabi. Kan Nabi orang Rasul yang buat kerja kerana Allah, agama Allah. Beruntung kita berkhidmat kerana Allah pada suami kita yang buat kerja kerana Allah. Ummul Mukminin, dia katakan Khadijah. Dan kita akan jadi munafaat ni. Bagaimana munafaat sebagai orang yang mukmin jadi kenyataan. Saya ingat dulu tentang masa dulu jumpa, Assalamualaikum, apa khabar, tengok filem-filem Piramli dulu, apa khabar Syekh itu ini kan. Memang Islam suruh jumpa, tanya khabar, lepas tu bermesra. Kita sekarang ni memusuh tak habis-habis, tuan. Ada banyak tu dia dengan dia. Kadang-kadang kat masjid tu Pak Imam dengan Pak Bilal pengusi tak habis-habis, tuan-tuan. Tanya boleh katakan banyak gitu ini. Kenapa? Masalah urus takbir nafsu. Betul, tuan-tuan, ni bukan cakap apa kan. Termasuk anak-beranak bergaduh. Dia katakan seorang tim tak ada kan. Yang ini kena urus takbir. Kenapa? Takut mudarat. Sebab tu agama ni kita helakkan daripada mudarat kepada benda yang manfaat. Dan mudarat terbagi dua pula, mudarat yang besar, mudarat yang kecil. Kita kena buat pilihan. Dan apa yang berlaku zaman-zaman yang mutakhir pada hari ini. Berpandukan juga kepada Rasulullah SAW, ad-dinu nasiha. Dah masuk berhenti, saya berhenti dulu pasal dia tak kasih ceramah COVID ni panjang. Saya berhenti sikit lagi ni. Ad-dinu nasihat. Rupanya agama ni nasihat, tuan-tuan. Inna ad-dina indallahi Islam. Qalu liman ya Rasulullah, qala lillahi wal kitabi wa rasuli wa li ummatil muslimina wa ammatihim. Agama nasihat, para sahabat bertanya nasihat apa ya Rasulullah? Dan dijawab nasihat bagi Allah dan Rasul. Nasihat tamanya kita ajak kita, bini kita ke anak kita ikut perintah Allah dan Rasul, bukan ikut perintah kita. Kita sekarang ni orang perempuan tak apa, orang lelaki sekarang kalah kenapa? Ikut perintah bini. Betul tak? Betul, tuan-tuan, jangan cakap lah. Nak pergi semayang kan, kalau pasal malam dulu, tuan, Allah ke Rasul. Anak dulu saya ingat, tuan, masa saya ngajar kuliah, tuan, ramai tiba-tiba saya kenapa kata dia, hantar anak tuition. Dah tak sembahyang jemaah lagi. Kenapa? Anak berjaya sekarang. Dia bukan tak nak hantar, kalau tak hantar yang marah siapa agak? Ibu-ibu. Bini marah. Semayang juga kata dia. Anak ni besok akan datang, ni doktor, engineer, betul-betul. Kita terpaksa ikut kata bini, betul juga anak kita gitu ni kan. Saya tak kata tak salah, tuan-tuan, bagaimana pilihan ketika itu antara solat di awal waktu dapat takbir bersama imam dengan hantar anak tadi. Kalau anak tu menjadi tak apa, tiba-tiba anak jadi PhD, tuan, tak kisah mak bapak. Kenapa? Kerana kita hantar tadi, kita melalaikan solat jemaah yang telah kita buat bertahun-tahun. Kenapa bini bercakap, budak tu, kalau kau tak hantar, siapa nak hantar dia? Yang sama jugalah. Tapi tak salah ibu. Bagaimana untuk urus takbir. Sebab tu kita kena urus takbir dengan tukar ngajar. Boleh tak lewat sikit apa semua gitu ni. Sikit lagi saya baca ni. Jadi berpandukan kepada ayat tadi, wazakir, dan lagu nasihat tadi, maka menjadi kenyataan kita, tuan, kita bersama-sama mendapat sesuatu kebaikan untuk kebaikan kita, kedudukan kita yang manusia terbaik. Tapi contoh tauladan kita ada pada bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah SWT menjadikan usaha-usaha yang baik dapat diamalkan. Kita hidup tidak sia-sia waktu yang kita lalui. Pada masa yang sama, siapa buat baik, dosa-dosa yang lama akan terhapus dengan kebaikan yang kita buat, dan kita diampuni segala hajat, harapan, realiti, seluruh amal ibadah kita semua akan dengan dapat kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu. Dah ya? Lagi 2 minit. Okey.
Saya sambung lagi. Seterusnya untuk makluman sahabat-sahabat ni, sebut saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, mula-mula kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kerana Allah yang mentadbir seluruh alam, Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya. Maka yang keduanya kita panggil Nabi Ummi. Nabi asal tak ada apa-apa, tuan-tuan, mendapat tarbiyah ilmu ataupun Quran turun daripada Allah. Maka dengan itulah Nabi tadi menyampaikan semuanya apa yang disampaikan, tanpa ada satu pun tidak sampaikan. Itu yang dikatakan, lalu dengan ada nabinya melapangkan kita para hambanya yang beriman. Kenapa? Curahan cahaya ilmu-ilmu yang disampaikan sampai kepada mata hati. Saya lama berhenti kuliah saya mengenai hati, tuan. Saya perlu sambung lagi, saya buat online tu lagi. Salah satu masalah kita, tuan-tuan, masalah hati. Masalah hati, tak suka tak suka, tuan-tuan, bergantung kepada hati. Ini nak habis ni. Kita sama-sama ada, saya, tuan-tuan, bagaimana kita nak betul-betul daging yang seketul ni jadi kenyataan baik. Bagaimana ia akan menjadi kita sebagai orang yang mengenal, mencintai Allah dan Rasul, sampai dia mengenali secara arifin. Arif ni, tuan-tuan, ni kata orang cinta sangat lah. Sebab tu hakim dipanggil yang arif, arifin, yang arif. Dan kesimpulannya, dia akan apa juga perkara-perkara yang disampaikan, hukum-hukum syariatnya, dia akan ambil, dia akan belajar, dia akan laksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dengar ibu. Jadi pasal benda ni semua orang. Saya untuk makluman sahabat-sahabat ni, kisah-kisah orang yang dah mati ni, tuan, termasuk ibu-ibu ni kan, ada kisah yang lepas tu dia pindahkan kubur ni. Dia berlaku macam dekat Seramat tu, dekat Gemerih tu. Tiba-tibanya kubur orang perempuan tadi macam biasa je. Kenapa? Ceritanya jadi perempuan yang baik, yang solehah. Tak nak ke? Dipindahkan, cantik je. Lepas tu perangai ni cuma apa? Buat baik. Cuma kalau ada mengajar budak mengaji, tegur apa semua gitu ni. Ni semua dah nampak dah cerita-cerita. Dan banyak kisah-kisah. Dan kita yang ni yang kita nak ambil tauladan. Yang ini yang kita nak, tuan-tuan. Cara ni sampai sebelum mati, bersedialah untuk itu. Bersedia untuk itu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa yang mencari ilmu, dia akan mendapatkannya, maka baginya 2 bahagian pahala. Sedangkan siapa yang mencari ilmu namun ia tidak mendapatkannya, baginya adalah 1 bahagian pahala. Jadi untuk makluman, kita nak yang 2. Selawat dan salam pada Rasulullah SAW. Jadi saya cuma malam ni saya bacakan ayat yang saya nak bacakan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab takwa. Qala Allah Ta'ala, wa man as-sadaqu minallahi hadisa. Sebagai oleh-oleh saja. Dia katanya, wa man ahsadukallahi qila ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini mesejnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang dibaca khutbah yang saya dengar tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Betul tak betul ni? Setahu saya khutbah sama kan? Tak tahu kalau kita tidur ni. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Nikmat tu. Iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasub bi ni'mati ikhwana. Semua kecil nikmat. Wa kuntum ala syafa khuftin minan nar fa ankazakum minha kadzalika yubinullahu lakum ayatan alakum tadakun. Dan ayat seterusnya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'amul bainat wa ulaika lahum azabun azim. Saya baca maksudnya sebagai oleh-oleh. Dikatakan kat sini Allah Ta'ala,
Dan siapa pemohon Allah, dan siapakah lebih benar perkataan daripada Allah. Sebab tu kitab ni tuan-tuan, sebut saja, baca saja katakan memang kena ikut apa yang Al-Quran tu semua benarkan daripada Allah. Baru dibacakan ayatnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang dia katakan haqqa tuqati, kita akan bincang kata. Kita dengar perkataan takwa kan, tapi ayat dipanggil haqqa tuqati. Dia ada kena-mena dengan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kenapa tak ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat tu Allah, siapa yang takwa ni Allah kurniakan rezeki tanpa sangka-sangka. Ini yang katakan haqqa tuqati. Nanti kita akan baca kemudian nanti. Dan jangan sekali kamu mati. Nampak tu? Soalan dia sekarang ni, soalan mati tuan-tuan. Ayat takwa ni. Melainkan dalam keadaan Islam. Sebab tu inilah nikmat yang kita hendak pada hari ini, kita mati dalam Islam, buat kerja agama Allah, kerja Islam. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tadi Allah wa'tasimu. Tu ayat Imam baca tadi. Masa khutbah tadi. Jangan kamu bercerai-berai, kenangkanlah nikmat kepada kamu ketika kamu musuhan semasa jahiliah dahulu. Ni kisah Nabi ketika hijrah ke Mekah ke Madinah dalam menegakkan negara Islam Madinah. Antara kaum Muhajirin dan Ansar dan juga kaum Yahudi mengikut Islam ketika itu. Sehingga dapat menyatukan hati-hati kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Kita tuan-tuan, dekat surau kita, dekat rumah tangga kita, masyarakat dapat tahu dekat orang tu berkesan kerana Islam tuan-tuan, kita orang yang beruntung. Salah satu bagaimana untuk menyelesaikan masalah, kembali kepada agama Allah, nikmat Islam. Nak selesai, kembali kepada Islam, pentadbiran Islam, cara-cara Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah. Itu orang Islam yang bersaudara. Jadi tak ada kaedah macam mana pun mesti ngam. Tak ada boleh bergaduh. Kalau dia ada masalah, doakan dia bagaimana untuk selesai masalahnya. Tak boleh tak datang, tak boleh pulau, tak boleh apa. Dan kamu dahulu berada di tepi jurang neraka sebabkan kekufuran. Nanti kita bincangkan datang bab kufur. Semasa kamu jahiliah, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Jadi ayat ni sebenarnya yang kita baca ni tuan-tuan, takwa ni dia fokus tentang nikmat Islam. Nikmat Islam. Sikit lagi supaya kamu mendapat petunjuk dengan ayat-ayat keterangannya. Dan hendaklah, yang ni perintahnya, hendaklah di antara kamu satu puak yang menyeru, yang ni berdakwah. Kita lah. Sebab tu ada surau, ada masjid, ada pengusi, ada imam, ada bilal, ada jawatan kuasa. Kerana ini kan, sikit lagi saya habiskan ayat ni. Berdakwah kepada kebajikan, yang ini mengembangkan Islam, menyuruh membuat perkara-perkara yang baik, melarang daripada perkara-perkara yang salah, burung keji. Dan mereka yang bersifat demikianlah orang-orang yang berjaya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi Nasara yang telah bercerai-berai dan bersisihan dalam agama mereka. Sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang telah dibawa oleh para Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersifat demikian akan mendapat azab yang sangat besar. Al-Imran ayat 126. Jadi untuk makluman, oleh saya pada malam ni, untuk makluman, buat homework lah bagaimana menjadi orang yang Islam yang benar dan nikmat Islam. Kan nikmat Islam lah yang akan menyatu padu kita. Sebab itu kalau boleh jangan ada perselisihan. Elakkan perselisihan. Kalau perselisihan pun selesaikan, dah maafkan, selesai masalah kita. Kalau tidak, antara kita akan rasa susah tersusahnya. Orang tu susah kita kan, yang kita panjangkan lagi lah. Kita dendam. Dendam ni bukan orang tu rosak. Rosaknya kita. Jangan ada satu detik pun sikap dendam pada kita. Kita merosakkan diri kita. Bahkan kita mesti memaafkan. Walau macam mana tak setuju sekalipun, kerana dia akan melibatkan diri kita sendiri. Saya kira cukup sekali itu. Mohon maaf setiap masalah. Mudah-mudahan sedikit pengisian pada malam ni sebagai permulaannya akan menjadikan sebagai manfaat pada kita bersama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sallallahu inna nas'aluka ridhaka wal jannah
Uzbika min sahlama innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina jamil muslimin ya rahman rahim. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello. Boleh. InsyaAllah.